Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair. Lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah. وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengurnia dan menganugerahkan atas diri kita semua kurniaan taufik, hidayah, inayah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kurniaan nikmat kesihatan, waktu dan kesempatan dengan sekalian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dapatlah kita bersama-sama sekali lagi pada malam ini bagi mengikuti majlis ta'lim Fatimatul Zahra, yang mana seperti mana yang telah kita ketahui, tiap-tiap malam kita akan membaca beberapa daripada kitab-kitab karangan daripada para ulama. Dan malam ni insya-Allah kita akan menyambung semula pengajian kita yang telah terhenti sebelum ini, iaitu menyambung pengajian pembacaan kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama karangan yang berbahagia Tuan Guru Ahmad bin Yaqub Al-Johori. Siapa yang memiliki kitab boleh melihat di muka surat yang ke-93. Muka surat 93 pada membicarakan adab melawat kematian. Adab melawat kematian. Sebelum daripada ni kita telah membicarakan beberapa daripada adab melawat ataupun adab berziarah. Sama ada kita berziarah ke rumah rakan-rakan kita ataupun saudara mara kita. Kemudian telah dikhabarkan berkenaan dengan adab melawat orang yang sakit. Jadi sebagai orang perempuan, apabila mereka nak berziarah, maka pastikanlah mereka tidak berziarah itu dalam keadaan berseorang diri. Sudah tentu mereka perlu berteman dengan mahram mereka, ataupun mereka keluar bersama dengan ahli keluarga mereka dan keluar secara berkumpulan, tidak keluar secara bersendiri. Di malam ni kita akan menyambung selepas berziarah ataupun melawat orang sakit. Kemudian sudah tentu ada di kalangan saudara kita ataupun rakan-rakan kita ataupun kenalan kita ini akan mengalami kematian. Jadi di sini kita akan membicarakan tentang adab melawat ataupun berziarah
ketika ada berlakunya kematian. Okey, siapa yang memiliki kitab boleh buka pada muka surat 93. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Melawat kematian. Adab melawat kematian. Jadi kematian ini merupakan suatu perkara yang pasti akan berlaku. Tidak kira pada siapa pun pasti akan mengalami kematian, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Kalau kita berani untuk mati pun kita akan mati. Siapa yang takut kepada mati pun akan mati. Siapa yang mendekati kepada kematian pun akan mati. Dan mereka yang berlari menjauhkan diri daripada mati pun akan merasai mati. Jadi semua orang akan merasai kematian. Tidak akan ada seorang pun daripada kalangan hamba ini akan terselamat daripada kematian. Cuma yang tak pastinya bila berlaku, cepat ataupun lambat, itu yang kita tidak ketahui. Tapi kematian ini merupakan perkara yang tidak akan berlaku atas setiap manusia. Sama ada cepat atau lambat itu mengikut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal dan kematian atas diri seseorang, maka tak akan sama sekali terlewat barang seminit dan tidak akan terawal barang seminit sekalipun. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah persediaan untuk berhadapan dengan kematian. Bila kita tahu bahawa kematian itu pasti akan datang, jadi apa yang patut kita sediakan ialah persediaan dengan memperbanyakkan amalan-amalan soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana adab apabila kita nak melawat kematian? Apabila ada di kalangan saudara ataupun rakan taulan ataupun sahabat ataupun kenalan yang meninggal, maka di antara perkara yang dituntut untuk kita lakukan iaitu berziarah kepada mereka. Okey. Jadi bagaimana adabnya? Yang pertama, dia kata tiadalah layak, yakni tiada patut berhias-hias pada melawat kematian, tetapi sayujianya memakai pakaian hitam atau umpama pakaian hitam lah. Seperti apa? Pakaian yang bercorak hitam atau kelabu. Jadi dia kata di sini tidak patut, tiada layak orang yang nak berziarah kepada kematian, ini berziarah ke rumah yang ada kematian dengan berpakaian yang berhias-hias, dengan berpakaian-pakaian yang indah seumpama berwarna-warna. Tetapi selayaknya apa? Sepatutnya memakai pakaian yang berwarna yang suram, seumpama warna hitam ke, ataupun warna kelabu, ataupun warna yang tak menampakkan keceriaan. Kenapa? Kerana pakaian yang kita pakai ini dia menentukan majlis yang kita hadiri. Bila kita menghadiri satu-satu majlis keraian dan keramaian, umpama walimah dan sebagainya, ataupun majlis hari raya dan sebagainya, sudah tentu pakaian yang kita pakai ini pakaian yang menunjukkan kegembiraan. Adapun kalau kita nak menziarahi kepada orang yang mati, yakni menziarahi kepada rumah yang memiliki orang yang mati, maka hendaklah kita berpakaian dengan pakaian yang tak menzahirkan perhiasan. Yang tak menzahirkan perhiasan, yang tak berhias-hias. Kerana apa tujuannya? Kerana menunjukkan percintaan dan kedukaan, yakni perkabungan. Kerana apabila kita memakai pakaian yang warnanya itu tidak terlalu terang ataupun hiasannya itu tidak berlebih-lebihan, bertujuan untuk apa? Menunjukkan rasa kasih, rasa simpati dan kedukaan terhadap ahli keluarga orang yang meninggal di rumah tersebut, sebagai menzahirkan seolah-olah turut merasai kesedihan
turut merasai kehilangan ahli keluarga yang berlaku di rumah tersebut. Sebab tu adabnya kita kena berpakaian dengan pakaian yang tak berhias-hias ataupun tidak menzahirkan suasana yang menampakkan seperti keceriaan dan kegembiraan. Tu dia. Tu adabnya. Okay. Ini bukanlah satu perkara yang wajib, tapi seharusnya. Nak berpakaian yang penting menutup aurat. Menutup aurat. Tapi kalau kita berpakaian yang hitam tapi tak menutup aurat pun, itu tak patut juga. Okay, jangan kita katakan bahawa berpakaian hitam ni seperti kita meniru orang-orang yang bukan Islam. Kerana apabila kita lihat orang Kristian pun bila ada kematian mereka pun pakai hitam. Bila orang yang saya rasa yang bersamaan ni bila yang pakai hitam biasanya orang yang bukan Islam iaitu Kristian. Adapun agama lain ni kita tak nampak kerana mereka tak cermat pada pakaian ketika berziarah di kematian. Adapun kalau kita berpakaian hitam bukanlah maksudnya kita meniru mereka, tak. Bukan kita meniru mereka, tetapi dia sekadar penzahiran, nak menunjukkan rasa duka cita. Kita nak menunjukkan kita pun turut bersedih, turut berduka cita, dan kita nak menunjukkan yang kita ni memberi isyarat berkabung sama dengan ahli keluarga itu, maka kita pun hadir dengan berpakaian yang tidak berhias-hias. Okay. Kemudian yang kedua, janganlah pada masa itu, yakni pada masa berziarah, apabila kita datang ke rumah, orang perempuan apabila dia datang ke rumah untuk berziarah kepada orang yang mati, janganlah pada masa itu tersenyum atau tertawa atau berkata-kata, melainkan perkataan yang menghiburkan hati atau mengurangkan percintaan ahli mayat itu saja. Jadi apabila berziarah kepada orang ataupun kepada ahli keluarga yang mengalami kehilangan ahli keluarga yang lain, maka dilaranglah untuk kita menzahirkan kegembiraan. Ni datang tengok orang mati, kita suka gelak, suka sana sini. Tengok orang mati kita senyum, nampak macam tak berduka cita. Dan jangan kita berkata-kata sesuatu yang lain melainkan perkataan untuk menghiburkan ataupun untuk memberi kesabaran kepada ahli keluarga kerana mereka telah merasa duka cita di atas kehilangan ahli keluarga mereka. Sebab itulah dituntut apabila kita berziarah, yakni kita pergi untuk mengucapkan takziah kepada ahli keluarga, maka dianjurkan kepada kita yang berziarah ni untuk mengucapkan kepada keluarga si mati itu supaya mereka bersabar dan mendoakan atas kematian ahli keluarga mereka. Kerana besar ganjarannya dan banyak kelebihannya. Seperti mana sabdaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah." Maksudnya artinya tidaklah seseorang mukmin menganjurkan, yakni menyuruh kepada saudaranya untuk bersabar di atas satu musibah. Jadi kematian ini pun termasuk salah satu daripada musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Jadi siapa yang di kalangan orang yang beriman, mereka menyuruh kepada saudaranya itu untuk bersabar di atas satu musibah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memakaikan dirinya itu dengan pakaian kemuliaan pada hari kiamat nanti. Apabila ada kematian kita pergi berziarah, maka kita pun katakan kepada ahli keluarga tu, kalau kita kenal dengan ibu dia, maka kita kata pada ibu dia, "Wahai ibu, bersabarlah di atas kehilangan ini. Ini merupakan salah satu daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap sesuatu yang Allah Taala jadikan, pasti Allah Taala akan berhak untuk mengambilnya semula. Kita lihatlah hikmahnya, pasti ada kebaikan untuk kita selepas daripada ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan dirinya ini di kalangan orang-orang yang baik, dia berikan rahmat, dia berikan keampunan." Atau kita pujuk dia. Pujuk dia dengan supaya bersabar. Apabila nanti di hari kiamat, kerana kita di dunia ni banyak menyabarkan orang, apabila ditimpa dengan satu musibah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memakaikan orang yang senantiasa memujuk ataupun menyuruh saudaranya yang Islam supaya bersabar di atas setiap musibah, Allah pakaikan dengan pakaian kemegahan.
Yang Allah Ta'ala pakaikan dengan pakaian kemuliaan. Dan selain daripada kita dituntut supaya menyuruh kepada ahli keluarga supaya ahli keluarga tersebut supaya bersabar, juga dituntut atas kita supaya memperbanyakkan mendoakan ke atas siapa ni? Ke atas orang yang telah meninggal dunia. Dan kita mendoakan juga untuk ahli keluarga itu supaya diberikan kesabaran, supaya diberikan kekuatan untuk mengharungi kehidupan yang lagi akan datang. Itu di antara perkataan-perkataan yang baik. Janganlah kita duduk di rumah orang, kemudian kita memperkatakan perkataan-perkataan yang tak elok, ataupun kita buat sibuk dengan urusan kita, ketawa berdekah-dekahnya lagi. Kemudian kita duduk sibuk cerita aib si mati, kita cerita buruk dia dan sebagainya. Ini termasuk di antara akhlak yang buruk. Tu kena jaga. Jadi hadir kepada tempat orang yang meninggal dunia, perbanyakkanlah dengan bersedekah, di antaranya mensedekahkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran dengan memperbanyakkan membaca suratul Fatihah ataupun memperbanyakkan membaca suratul Ikhlas, kemudian dihadiahkan kepada si mati. Itu di antara perkara yang dianjurkan untuk kita lakukan. Sebab tu beruntung apabila adanya kematian diziarahi oleh orang-orang yang soleh. Beruntung kalau ada kematian diziarahi oleh orang-orang yang alim. Beruntung kematian kalau diziarahi oleh penuntut ilmu. Kenapa? Kerana mereka tahu bagaimana apa yang patut mereka lakukan ketika mereka berziarah kepada kematian. Kerana orang yang soleh, orang yang alim, penuntut ilmu daripada kalangan pelajar-pelajar, tahfiz dan sebagainya, mereka tak akan datang dengan memperkatakan perkataan yang sia-sia, melainkan di lisan mereka itu akan sentiasa mempertuturkan perkataan-perkataan yang baik, mengulang-ulang bacaan-bacaan Al-Quran, memperbanyakkan tasbih, memperbanyakkan doa kepada si mati. Maka mudah-mudahan dengan amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh saudara-saudara kita daripada kalangan orang yang alim, orang yang soleh dan penuntut ilmu ni dapat memberikan manfaat yang besar kepada orang yang mati. Okey. Jadi ingat, janganlah pada masa berziarah itu kita menzahirkan kegembiraan. Sepatutnya kena menzahirkan kedukaan. Okey. Kemudian kita lihat yang seterusnya, majlis kematian. Majlis kematian. 1. Setengah daripada sejahat-jahat adat, sebahagian daripada seburuk-buruk kelakuan, seburuk-buruk perbuatan dan seburuk-buruk kebiasaan yang berlaku pada masa ini, yakni pada zaman pengarang kitab ni lah. Zaman pengarang kitab ni 40-50 tahun yang dulu dia kata ni. Setengah daripada sejahat-jahat adat, yakni seburuk-buruk kebiasaan yang berlaku pada masa ini, ini pada masa pengarang kitab tu. Pada masa pengarang kitab ni pun dah berlaku dah benda ni. Zaman kita ni mungkin lagi teruk lah. Kalau kita lihat peredaran zaman ataupun peredaran waktu ni, dia menuju kepada kerosakan yang lebih dahsyat berbanding daripada yang dahulu. Tetapi mungkin jarang kelihatan pada waktu sekarang benda yang dia nak sebut ni. Tapi pada waktu dulu banyak. Apa dia? Setengah daripada sejahat-jahat adat yang berlaku pada masa ini pada perempuan-perempuan. Ni pada perempuan-perempuan ni, khususnya pada perempuan-perempuan dalam majlis kematian, ialah menghisap rokok. Tu kita kata pada zaman dulu ni, waktu dulu. Mungkin sekarang pun ada tapi tak kelihatan lah. Kerana orang yang memang kita lihat buruk akhlaknya ni, umpama isap rokok dan sebagainya, dia jarang untuk menghadiri kematian orang lain. Itu jarang. Adapun dulu ni memang kebiasaannya ada orang buat macam ni. Pada perempuan-perempuan dalam majlis kematian ialah menghisap rokok. Dan kita boleh kata juga, dan termasuk seburuk-buruk kelakuan ni, orang yang berziarah kepada kematian itu orang yang menghisap rokok di kalangan lelaki lah. Orang mati sepatutnya kita menginsafi, melihat kepada jenazah, melihat kepada duka citanya ahli keluarga yang kehilangan ahli keluarganya. Sepatutnya menginsafkan diri kita. Ni tak makin bila nak orang mati kita pun sambil cerita tapi pupa tak insaf. Diri tu tak rasa akan menerima kematian, tak rasa takut. Ini sepatutnya kena tinggalkan.
Jadi setengah daripada sejahat-jahat adat yang berlaku pada masa ini pada perempuan-perempuan dalam majlis kematian ialah menghisap rokok. Dululah mana menghisap rokok dan makan minum, dan adanya makan minum seolah-olahnya suatu fardu yang lazim. Seperti perkara tu mesti bila ada kematian mesti ada rokok, ada makan minum. Tu ada kematian, ada rokok, ada makan minum. Seperti perkara yang mesti ada. Ini termasuk dalam perkara yang tak elok lah. Kalau nak kata bid'ah ni lah bid'ah yang buruk. Iaitu kita menyediakan rokok dan menyediakan sesuatu semata-mata untuk memanggil orang untuk datang. Kerana tidak ia perempuan itu pergi melawat kematian jiran atau sahabatnya, melainkan kerana bersogokkan rokok dan makan minum. Tu orang perempuan ni dia tak akan pergi berziarah. Dululah boleh jadi. Dia tak akan pergi berziarah kepada kematian jirannya, melainkan kalau pergi tu ada tujuan. Apa tujuannya? Sebab disediakan rokok. Sediakan rokok dan makan minum. Kalau dulu kita lihat orang sediakan rokok dalam tin. Dia buka rokok, dia masukkan tin kecil-kecil itu. Tu disediakan. Jadi kerana tu apa pengarang kitab ni kata, kalau tidak ia perempuan tu lah tak pergi melawat, dia tak pergi melawat kematian jiran ataupun sahabatnya, melainkan kerana disogok, yang ni dirasuah. Kena sediakan rokok dan makan minum baru pergi. Ini seburuk-buruk kelakuan. Maka kamu lihat seolah-olahnya di dalam majlis jamuan, kahwin atau bersukaria. Sehingga majlis kematian tu dah diserupakan dengan majlis keramaian. Seperti jamuan kahwin dan juga majlis bersukaria. Bukan lagi majlis kematian. Ini kena jaga baik-baik. Maka inilah adat yang tiada baik. Inilah kebiasaan yang tiada elok. Istimewanya pula keadaannya itu haram dan membuang-buang harta yang dicelai oleh syarak. Kita menyediakan rokok tu termasuk dalam perbuatan yang haram, dan juga termasuk dalam perkara membazir yang dicelai oleh syarak. Kenapa? Kerana kita memberi sesuatu yang memudaratkan orang lain. Kita memberikan sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi faedah kepada orang lain. Jadi apabila kita memberikan sesuatu daripada mengeluarkan sesuatu daripada harta kita untuk tujuan perkara yang tidak ada faedah dan manfaatnya pada syarak, maka ia termasuk dalam perkara yang sia-sia. Kerana itu apabila ada kematian, kita kena pastikan orang yang tuan rumah itu sendiri. Tuan rumah itu sendiri. Sebab itulah kalau kita pergi majlis orang kematian tak dihidangkan dengan makan dan minum, kerana ia termasuk dalam perbuatan yang makruh. Sepatutnya siapa yang bawa makan dan minum? Jiran tetangga tu yang bawa datang. Kenapa orang yang kematian ni mereka dalam keadaan kedukaan. Mereka sedang berduka cita. Mereka tak dan nak masak, nak tutup tak dan. Kenapa? Kerana ada bahagian yang lebih utama untuk mereka selesaikan ketika itu. Apa dia? Sebahagian daripada harta peninggalan si mati itu perlu dilakukan dulu terlebih dahulu untuk apa? Menyelesaikan urusan urusan jenazahnya dulu, sampai kepada pengkebumian. Kemudian dilihat dulu kepada segala hutang piutangnya. Kemudian dilihat kepada qada fidyahnya. Itu terlebih dahulu. Kalau nak beri makan, maka jangan digunakan daripada harta si mati. Kalau setakat nak menyediakan air mineral dan sebagainya untuk kepada orang yang menguruskan menguruskan kubur dan sebagainya, itu lain lah. Tapi jangan digunakan daripada harta si mati sebelum melepaskan dulu tanggungjawab yang utama yang perlu diselesaikan kepada si mati itu terlebih dahulu. Ini kan lagi pula menyediakan rokok, menyediakan perkara-perkara yang lara, yang sia-sia, lagilah ia termasuk dalam perkara yang haram dan membuang-buang harta yang dicelai oleh syarak. Termasuk dalam perbuatan yang membazir. Okey, baik. Kemudian seterusnya, maka apabila kamu mendapat kesusahan, hei perempuan, maka apabila kamu mendapat kesusahan, hei perempuan, dengan sebab kematian seseorang, padahal ia seseorang yang mati itu di dalam tanggungan kamu, maka hendaklah kamu ikut akan sebaik-baik adat. Ni kalau orang perempuan itu sendiri yang mengalami kematian. Isteri kehilangan suami, ibu kehilangan anak,
anak kehilangan bapa, umpama contoh. Kalau perempuan itu sendiri yang mengalami kehilangan, dia sendiri yang mengalami kematian. Tadi ni cerita orang pergi berziarah, yang ni pula diri dia sendiri tu. Apabila seorang perempuan, dia nak nasihat lah ni. Apabila seorang perempuan tu mengalami kematian di kalangan ahli keluarganya sendiri, maka hendaklah kamu ikut akan sebaik-baik adat. Maka kamu kena mengikuti sebaik-baik kelakuan yang telah ditetapkan oleh syarak bagi mereka yang telah kehilangan ahli keluarga, ataupun bagi mereka yang ditimpakan dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah membuat dosa, jangan kamu buat maksiat ketika hari kematian kerana bermegah-megah, iaitu berjamu makan, minum dan sebagainya. Janganlah ketika itu kita nak menunjuk-nunjuk pula. Ahli keluarga kita mati, maka kita memperbesar-besarkan hidangan. Ini kita memperbanyak-banyakkan hidangan, ataupun kita nak menunjuk-nunjukkan kemegahan. Ini termasuk dalam perkara yang tak elok, ataupun sebagainya daripada perbuatan-perbuatan yang menyalahi adab bagi orang yang mengalami ataupun ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemegahan yang sebenar itu ialah dengan amal yang kebajikan dan memberi sedekah. Maka yang dituntut dilakukan oleh seorang perempuan ataupun mereka yang mengalami musibah seumpama kematian ketika itu, yang boleh dijadikan sebagai satu kebanggaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Dengan memperbanyakkan amal yang kebajikan. Umpama contoh apa? Bila ada kematian, maka dituntut ahli keluarga itu sendiri memperbanyakkan, supaya apa? Membaca ayat-ayat Al-Quran, menyatakan memperbanyakkan membaca Al-Quran, ataupun memperbanyakkan berzikir, memperbanyakkan bertasbih, memperbanyakkan bersabar. Itu termasuk amalan-amalan kebajikan. Dan memberi sedekah. Dan kita mengeluarkan sebahagian daripada harta yang kita miliki ini untuk memberi sedekah kepada orang lain. Kerana itu kita lihat ada sebahagian daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh ahli keluarga orang Islam kita ni. Ini termasuk dalam amalan yang baik lah. Walaupun ada setengahnya memandang ia sebagai satu perkara yang tak elok, tetapi sebenarnya ia satu perkara yang baik. Apabila ada kematian, ahli keluarga tu menyediakan sedikit daripada duit, kemudian diagih-agihkan kepada siapa? Kepada orang yang datang. Itu tujuannya untuk apa? Untuk bersedekah. Bukan satu perkara yang wajib, bukan satu perkara yang mesti, tetapi ia termasuk dalam perkara yang dituntut. Tuntut untuk kita lakukan di atas jalan memperbanyakkan sedekah. Kemudian kita niatlah ini sebahagian sedekah yang kita beri kepada orang yang datang tu, supaya hadiahnya kita berikan kepada ahli keluarga kita yang mengalami kematian. Itu di antara adat yang baiklah. Bila ada kematian, itulah yang dituntut ahli keluarga supaya duduk, bermula daripada waktu matinya sebelum orang datang nak menguruskan jenazah tu, ahli keluarganya duduk membacakan ayat Al-Quran, membacakan Yasin ke, siapa nak ikutlah apa yang kita tahu daripada ayat-ayat Al-Quran, ataupun setidak-tidaknya bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berapa banyak ikutlah. Kalau kata meninggal malam, nak tunggu waktu pagi, nak tunggu siapa orang menguruskan jenazah tu kan waktu yang lama. Jadi janganlah kita tinggalkan ahli keluarga yang telah meninggal tu seorang diri dia situ. Kenapa? Kerana ahli keluarga yang lain tak tahu nak buat apa. Dan setengah lagi musibah ni masing-masing jadi takut. Tak naklah takut. Orang tu mati dah tu, takut, tak beranilah. Nanti kena ni dan sebagainya. Jadi takut pula. Jangan takutlah. Kerana ketika tu orang yang telah meninggal, mereka sangat berhajat kepada pertolongan. Kerana mereka berhajat sangat kepada doa daripada ahli keluarga. Mereka berharap sangat ada di kalangan ahli keluarga tu yang membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mereka, membacakan tasbih untuk mereka, berzikir untuk mereka, dan beristighfar untuk mereka. Maka semua ini pahalanya sampai kepada orang yang meninggal. Kalau kita niatkan kepada orang yang meninggal. Dan itu adat yang baik. Itu adat yang baik. Jadi jangan kita buat perkara-perkara yang buruk, yang mana ia akan menambah azab dan seksa bagi si mati. Kalau dia suami lagilah, suami tu akan menanggung lagi. Kalau dia bapa lagilah, bapa tu akan menanggung. Dan seterusnya. Okey, dan seterusnya. Dan seterusnya,
nasihat agama kepada perempuan-perempuan. Nasihat agama kepada perempuan-perempuan, terutama di majlis, terutama ketika menghadapi musibah kematian. Kerana biasanya orang perempuan lah, bila mereka ditimpa dengan musibah, terutama kehilangan orang yang mereka sayang, mereka terkadang sampai lupa aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syarak. Apa nasihat agama? Ad-dinun nasihat. Agama ini merupakan nasihat. Agama ini merupakan perkara yang baik yang dapat memimpin seseorang itu kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahui olehmu, hei perempuan-perempuan, adalah percintaan, yakni rasa kasih sayang itu di dalam hati. Ketahui olehmu, hei perempuan-perempuan, adalah percintaan itu di dalam hati. Rasa kasih dan sayang kita kepada orang yang mati ni duduknya di dalam hati. Tiada dengan menampar pipi. Bukanlah tanda kasih sayang itu kita menunjukkan dengan menampar pipi kita. Tu orang yang bersangatan sedihnya tu. Siapa tak dapat nak menerima kenyataan ahli keluarganya mati, yang ni yang dilarang ni. Bersedih-sedih seumpama ni yang dilarang. Sampai menampar-nampar pipi ni dilarang. Adapun kalau setakat kita nak menitiskan air mata tu tak jadi masalah. Kerana kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, ketika kewafatan puteranya Ibrahim, ketika wafatnya putera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menitiskan air mata. Menitiskan air mata, rasa sayanglah, rasa kasih kepada terhadap kehilangan puteranya itu. Nabi pun menitiskan air mata. Jadi itu salah ke? Itu tak salah. Tapi yang jadi salah ni kita meraung-raung, menangis sampai menjerit-jerit, kemudian sampai menampar-nampar pipi, dan ada setengahnya pula sampai mengoyakkan leher baju. Dia tak dapat terima kenyataan ni, dia tarik bajunya, kemudian menghentak-hentak tanah, tarik rambut dan sebagainya. Kenapa? Kerana kehilangan. Ini perkara yang ditegah. Perkara yang ditegah oleh syarak, boleh menyebabkan sampai kepada haram di sisi agama. Tak perlu sampai ke tahap tu. Sebab itulah kita sebagai orang yang menziarahi kepada kematian, peranan kita ni untuk menasihati dia, supaya dia bersabar terhadap kehilangan yang berlaku dalam dirinya tu. Maka janganlah kamu benarkan orang yang menangiskan, atau mendengar orang yang menangis, atau orang yang menampar-nampar muka. Tu mana jangan sampai kita biarkan. Kalau ada orang yang buat macam kita kata, biarlah, hari ni hari sedih dia, tak apalah dia nak buat begitu. Dia kehilangan suami tu, dia kehilangan anak tu, dia kehilangan ayah tu, biarlah dia macam tu. Jangan dibiarkan. Kita kena pujuk dia. Kena pujuk dia, kena sabarkan dia, kena ingatkan dia, kena tenangkan dia. Ikutlah apa yang patut kita buat. Jangan dibiarkan. Dan jangan kita benarkan orang nak menangis. Kalau kita tak mampu nak menangis, masa sampai meraung-raung lah. Kalau setakat nangis sikit-sikit tu tak ada masalah lah. Kalau menangis teresak-esak sedikit-sikit tu tak jadi satu kesalahan. Ni yang meraung-raung ni, sampai menyebut-nyebut nama, sampai terkadang sampai mengumpat-ngumpat kepada Allah. Ada setengahnya macam tu. Macam mana mengumpat kepada Allah? Maksud sampai dia kata, ya Allah, apalah salah aku sampai kau ambil anak aku. Kenapalah dia ambil nyawa suami aku, kenapa dia ambil ni, ambillah nyawa aku sekali. Itu perkataan yang tak elok lah tu. Sambil meraung-raung dan sebagainya. Ini kena jaga baik-baik. Okey. Atau orang yang membuka pintu kerana bergurindam-gurindam dan menyebut-nyebut kebajikan si mati. Ni duduk kat pintu tangga, duk sebut-sebut, alah bang, kenapalah tinggalkan saya. Tu contohnya lah kita katakan. Kenapalah pergi dulu, kenapalah tak tunggu saya, tak apa hati awak siapalah nak jaga saya dan sebagainya. Duduk dekat pintu, bucu pintu tu, tengok jenazah tu tak boleh. Ni jangan dibiarkan. Okey, jangan dibiarkan. Demikian jua tiada harus kamu, yakni perempuan, keluar mengiringkan mayat sama ada kaum kerabat, jiran,
sahabat atau ibu bapa kamu, sama ada berkenderaan, berjalan kaki atau lainnya. Jadi hukum bagi orang perempuan mengiringi jenazah sampai kepada kuburan hukumnya makruh yang tanzih. Makruh yang tanzih, makruh yang sangat dibenci. Walaupun tak sampai kepada hukum haram, tapi hukumnya makruh yang tanzih. Ni bagi siapa? Selain bagi isteri si mati. Tapi kalau isteri, haram hukumnya keluar. Kenapa? Kerana waktu itu seorang isteri di dalam tempoh iddah. Bila kematian suami, seorang isteri tak boleh keluar daripada rumah, melainkan untuk perkara-perkara yang ada kepentingan pada syarak. Jadi maknanya mengiringi suami ke kuburan itu tak termasuk dalam perkara yang diizinkan oleh syarak, maka hukumnya haram. Adapun selain daripada isteri, maka hukumnya makruh yang tanzih. Jadi orang perempuan tak disuruh untuk maksudnya tak disuruh untuk mengiringi sampai kepada kubur, mengikut pengkebumian dan sebagainya, tak dituntut atas orang perempuan. Kerana fardu kifayah ni diberati atas orang lelaki, sembahyang atas orang lelaki, kebumikan di atas orang lelaki, tak diberati di atas orang perempuan. Sebab pernah satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berada di kota Madinah ni, Rasulullah berada di kota Madinah, berlaku kematian, Nabi lihat ada di kalangan orang perempuan pun ikut sama, nak pergi ke kubur. Bila bertemu dengan Rasulullah di tengah jalan, Nabi bertanya, kamu semua nak pergi ke mana? Lalu perempuan ni kata, kami nak pergi mengiringi jenazah. Lalu Nabi kata, kamu ikut solatkan dia ke? Perempuan ni kata, tak juga. Dan kamu ikut mengusung jenazah ke? Orang perempuan ni kata, tidak. Dan kamu ikut mengkubumikan jenazah ke? Tak juga. Jadi Nabi kata, dah buat apa kamu nak pergi? Kalau kamu tak buat apa-apa, kerana bagi orang perempuan itu amal ibadahnya duduk di rumah, bukan di tempat tu. Kerana tu bahagian orang lelaki. Jadi orang perempuan apabila ada kematian, maka memadalah mereka itu hanya berada di rumah si mati. Tak perlu mengiringi jenazah sampai kepada kuburan. Adapun kalau nak berziarah bagi isteri ni bila? Selepas daripada habis tempoh iddahnya, maka pergilah berziarah ketika itu. Bagi ada keluarga yang lain pun macam tu juga. Setelah orang selesai ke bumi dan sebagainya, kalau nak pergi bawa pergi ziarah, tengok anak nak tengok kuburan ayah ke, lepas tu tak apalah, sudah daripada tu. Kalau sebelum daripada tu, mengiringi jenazah sampai ke kuburan tu tak dibenarkan. Kenapa? Walaupun dalam keadaan dalam keadaan memakai pakaian yang sempurna sekalipun, pun tak dibenarkan. Tu kita lihat di kitab tu, dia kata walaupun pergi dengan kenderaan, kita tak pergi jalan kaki, naik kenderaan ataupun berjalan kaki ataupun selainnya, selain daripada berkenderaan atau jalan kaki, juga dilarang. Sama ada bertudung ataupun tidak, walaupun menutup aurat ataupun tidak, maka tiada harus orang perempuan pergi ke kubur mengiringi jenazah ataupun mengiringi mayat pada ketika itu. Tak boleh. Tapi sekarang kita lihat orang ramai, kalau ada kematian, lelaki dan perempuannya pun ada sama. Terkadang orang perempuan pula sibuk nak tengok, dah masuk ke belum, macam dia pula nak baca talqin. Macam dia pula yang nak sambut dalam tu. Dan orang perempuan tak perlulah. Maka memadalah kalau kita nak lihat ahli keluarga kita, lihat di rumah. Waktu sebelum daripada jenazah tu disempurnakan, sebelum daripada mandi, lihatlah kat situ. Dan terkadang walaupun kita tak dapat melihat sampai ke kuburan, bukan bermakna kita tak boleh menghadiahkan perkara-perkara kebajikan yang baik. Maka kita boleh membacakan Fatihah ataupun apa-apa yang kita tahu daripada ayat-ayat Al-Quran, zikir dan sebagainya, kita hadiahkanlah kepada si mati. Maka sungguhnya ditegah oleh penghulu segala makhluk. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, irji'na ma'zuratin ghaira ma'juratin. Kembalilah olehmu dengan berdosa tiada berpahala. Tu orang perempuan kalau pergi boleh menyebabkan dapat dosa, bahkan tak dapat pahala. Dan mana boleh jadi dosa mengiringi orang yang mati pula, dan dengan keadaannya bercampur laki dan perempuan. Kemudian ada setengah dari perempuan, dia tak mampu nak menahan sedihnya, berteriak di kubur, kemudian tak menutup aurat lagi, tak menjaga batas adabnya lagi. Dah baik-baik benda tu jadi kebajikan, balik bawa dosa. Sebab tu dia tegah, baik orang perempuan duduk je di rumah. Duduklah saja di rumah apabila ada kematian. Maka selesaikanlah urusan kematian tu ketika jenazah masih di rumah. Adapun sampai ke kubur tu biarlah bagi orang lelaki saja.
Kita tak usah nak tak usah kita nak ambil tahulah. InsyaAllah walaupun kita duduk di rumah dengan menjaga adab yang baik, dengan menjaga kelakuan yang baik, itu lebih memberikan kebaikan kepada siapa? Kepada orang yang mati. Cuba kita lihat, pernah ada satu kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan seorang perempuan yang waktu tu dia ditinggalkan suaminya bermusafir. Suaminya sebelum keluar bermusafir, dia berpesan kepada perempuan tersebut. Ini cerita ni, kisah ni boleh dilihat dalam kitab kalangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Ihya Ulumuddin pun ada. Kalau nak lihatlah kitab lain, kitab Muhimmah pun ada menceritakan tentang cerita ni. Jadi sebelum suami ni keluar daripada rumah, dia pun memberi pesan kepada perempuan ataupun isterinya. Sepanjang aku keluar daripada rumah, kamu jangan turun daripada rumah yang atas ni ke bawah. Tu pesan suami ni kepada isterinya. Aku nak pergi bermusafir ni. Jadi aku nak mu jangan turun daripada rumah ni. Selagi aku tak kembali ke rumah. Kemudian perempuan ni pula, di bawah rumahnya itu adalah ayah dia. Ayah dia duduk di rumah bawah. Apabila suaminya keluar bermusafir, apabila masuk hari yang seterusnya, sampailah perkhabaran kepada perempuan ini bahawa ayahnya yang di bawah rumah itu dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Bila dah sakit ni, dia sebagai anak kan. Jadi dia nak keluar pergi ziarah, maka dia teringat suaminya pesan jangan turun daripada rumah. Maka ketika itu dia pun rasa sedihlah tak dapat ziarah kepada bapanya. Kemudian dia pun mengantar seorang utusan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh tanya kepada Nabi macam mana keadaan diri dia ni. Dia nak berziarah kepada ayahnya kerana ayah dia sakit. Lalu utusan ni sampai kepada Rasulullah, dia pun cerita. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan turuti perintah suamimu. Maknanya apa? Duduklah kekal di rumah tu. Tak usah turun lagi. Bila perempuan dapat khabar macam tu, dia pun tunggulah. Dia pun tak turun. Beberapa hari lepas tu, sampai pula berita. Berita menyatakan ayahnya yang di bawah tu dah sakarat dah. Maknanya dah nazak dah. Kerana itu hari sakit dia dah mula nazak dah. Nak meninggal dah. Jadi perempuan ni dia mula risau lagi. Allah, ayah nak meninggal dah ni. Boleh turun ke tak ni? Dia hantar lagi utusan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sampaikan kepada perempuan tersebut, turutilah perintah suaminya. Mana Nabi suruh taat lagi. Taat kepada suami, tak turun. Sampai mana? Sampailah bapa perempuan ni meninggal dunia. Lalu sampailah perkhabaran kepada perempuan tersebut yang mana ayahnya telah meninggal dunia. Kemudian dia menghantar lagi satu utusan bertemu Rasulullah. Dia kata, cukuplah lah ni nak pergi ziarah. Nak pergi ziarah kepada ayahnya yang telah meninggal dunia sebelum dikebumikan. Nabi masih lagi menyatakan, kekallah kamu di rumah. Ikutlah apa yang diperintahkan oleh suamimu. Tak tunggulah. Siapa sudah, siapa siap. Lalu bertanyalah sebahagian sahabat ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan perempuan ni. Macam mana perempuan ni? Daripada ayahnya sakit sampailah kepada nazak, sampai dah meninggal. Dia tak dapat ataupun tak tengok ayah dia. Sedangkan ayahnya duduk di bawah rumah je. Lalu apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata perbuatan perempuan tersebut telah menyebabkan ayahnya diampunkan dosanya dan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana taatnya perempuan ni menturuti perintah suami dia, tak pergi berziarah walaupun ayahnya sendiri. Maka dengan sebab kelakuan dia menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suami, Allah menjadikan keberkatan ke atas roh ataupun ke atas jasad ayahnya, sehingga ayahnya diampunkan dosa dan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena jagalah. Sebab tu waktu kematian ni di antara waktu-waktu yang kita boleh memberi bantuan terakhir untuk ahli keluarga kita sebelum mereka masuk ke alam barzakh. Kan tu janganlah buat perkara-perkara yang tiada patut kita buat. Antaranya meraung-raung, menampar-nampar, mengoyakkan baju, menghentak-hentak kaki di tanah. Kemudian yang isteri pula pergi ikut ziarah sampai ke kubur. Ini benda yang tak sepatutnya dibuat. Okey. Jadi Rasulullah kata irji'na ma'zuratin ghaira ma'juratin. Artinya kembalilah olehmu dengan berdosa tiada dapat pahala. Mana tak ada pahala pergi ziarah. Pergi ziarah ke kubur ataupun mengikuti waktu tu ikut mayat, orang perempuan ikut mayat sampai ke kubur, pergi tunggu sampai habis tu tak ada benda, tak ada bahagian bagi mereka.
Kalau termasuk isteri bahkan haram, berdosa pula ketika itu. Isteri tak boleh kerana dia dalam tempoh iddah. Dari sebab itu, dia kata dari sebab itu janganlah kamu pergi ke kubur. Dari sebab itu, yang dengan sebab larangan daripada Nabi SAW, janganlah kamu pergi ke kubur. Ketika mana? Ketika jenazah dibawa ke kubur untuk dikebumikan. Adapun dah selesai semua, umpama isteri dah habis iddah nak pergi ziarah ke kubur, gila, tak ada masalah. Tapi masih lagi perlu menjaga adab-adab dan tertib yang baik. Kerana apa? Kerana ini adab-adab yang melanggar hukum-hukum syarak. Ini orang perempuan pergi ke kubur sewaktu jenazah dibawa ke kubur tu termasuk perkara yang melanggar hukum syarak. Tu kena ingat. Baik. Dan yang seterusnya, nasihat adab. Nasihat adab. Okey, baik. Sebelum kita masuk kepada nasihat adab ni, kita ambil beberapa lagi daripada adab-adab berziarah kepada kematian. Secara umum termasuk lelaki dan juga perempuan. Okey, selain daripada yang pertama tadi kita sebut dah, iaitu menganjurkan supaya orang yang berziarah tu menyebut perkataan yang baik, supaya bersabar kepada ahli keluarga dan mendoakannya. Kemudian selain daripada tu, bagi orang yang berziarah ni dituntut supaya apa? Menyebut-nyebut kebaikan orang yang mati. Jangan kita menceritakan keburukan dia. Waktu kita berziarah kepada orang yang mati ni, kita kena menyebut-nyebut kebaikan orang yang mati. Bila kita jumpa ahli keluarga, kita pun sabarkan dia sambil kita menyatakan, sabarlah, kerana suami kamu ni pun orang yang baik, orang yang kelakuannya elok lah. Makna jangan bimbanglah, insya-Allah. Dengan sebab kebaikan yang dia lakukan tu, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran yang sepatutnya, yang setimpal dengan apa yang telah dia lakukan. Tu kalau memang kita nampak zahir bahawa yang mati itu termasuk dari kalangan orang-orang yang baik. Tapi kalau kita memang menyaksikan yang lelaki ataupun orang yang mati itu termasuk sebahagian daripada orang yang melakukan maksiat yang menyata di hadapan mata kita, sebaiknya kita mendiamkan diri. Sebaiknya kita mendiamkan diri. Jangan kita bersaksi dengan sesuatu yang tak betul. Itu tak molek juga. Mana kita semata mendiamkan diri dan kita sabarkan je lah ahli keluarga tersebut dengan mengingatkan mereka dengan segala perintah-perintah Allah supaya bersabar, dengan hadis-hadis Nabi kalau kita reti, ataupun dengan perkataan-perkataan yang dapat meredakan kegundahan dan kedukaan orang yang kehilangan. Kemudian di antara adab yang lain, apa adab dia? Bagi yang lelaki, mensolati jenazah. Yang lelaki boleh solat jenazah ke atas orang yang meninggal, dituntut fardu kifayah. Adapun orang perempuan boleh juga untuk dia solat ke atas jenazah, tapi tak dituntut lah. Kerana yang dituntut untuk mensolati jenazah ni adalah atas orang yang lelaki. Kemudian bagi lelaki dituntut supaya apa? Menghantarkan jenazah ini sampai kepada tempat pengkebumiannya. Itu yang lebih afdal lah. Mana kita hantar, kalau kita memiliki waktu, kemudian kita hantar sampai kepada tempat pengkebumiannya, kita bersama sampai selesai jenazah itu dikebumikan. Kemudian apabila sampai di situ, sepanjang waktu pengurusan jenazah tersebut, jangan kita buat sesuatu yang sia-sia. Waktu orang tengah menggali, kemudian waktu jenazah tengah dimasukkan, jenazah tengah dikambur dan sebagainya, apa yang patut kita buat ketika itu? Memperbanyakkan mendoakan untuk si mati dengan doa-doa yang kita tahulah. Kalau tak reti dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, ataupun kita membacalah apa-apa pun daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita tahu. Sekurang-kurangnya takkan Al-Fatihah pun kita tak reti. Jangan kita semasa Al-Fatihah waktu senyap, tak buat apa. Masuk Al-Fatihah itu disuruh kita bacalah. Kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Habis sekali baca lagi. Sampai mana? Sampai kita meninggalkan jenazah, kita kembali ke rumah. Jadi kemudian kita hadiahkanlah. Aku hadiahkan keseluruhan daripada baca Fatihahku, daripada awal aku sampailah sudah ni kepada si mati. Bayangkan kalau ada 40 orang yang datang, setiap seorang tu boleh baca 100 kali sepanjang tempoh waktu tu, akan banyak dah kita hadiahkan untuk si mati. Inilah di antara perkara yang dapat membantu kepada jenazah yang berada di dalam kubur nanti.
Jangan orang tengah sibuk menggali, yang ni pun sibuk start rokok, ni pun sibuk cerita dia, ini sibuk buat benda-benda yang lara dan sebagainya. Janganlah rugi je. Sepatutnya kematian tu sebagai tempat untuk menginsafi diri kita. Kita lihat nanti, kita renungkan, aku pun akan jadi seperti nanti. Kalau hari ni aku tak mendoakan orang, boleh jadi nanti orang tak mendoakan aku. Kalau hari ni aku tak mensolatkan orang, boleh jadi orang tak solatkan aku nanti. Kalau hari ni aku tak membantu untuk menziarahi orang yang mati, boleh jadi nanti orang tak ziarahi aku. Kena renungkan macam tu lah, renungkan. Apabila kita menziarahi di tanah kita menziarahi orang yang mati, sehingga di perkuburannya tu ramai orang, mengisafkan diri kita, kita menyatakan bahawa Allah baiknya lah orang ni, siapa yang menziarahi itu daripada kalangan orang yang ramai, kemudian yang datang tu pula daripada kalangan orang-orang yang besar, daripada kalangan alim ulama. Ini menginsafkan diri kita. Kita kata, bila pula lah nanti, kalau giliran aku nanti macam mana keadaan pengakhiran aku? Ada orang ke tak? Ada tak yang menguruskan? Kalau kita pergi tu, kita lihat daripada kalangan orang yang tidak ada siapa yang membantunya, itu pun menginsafkan kita. Allah, apa yang telah dia lakukan mungkin boleh jadi kepada aku, menyebabkan kita nak bertaubat, takut kepada Allah Ta'ala. Itu yang patut kita buat sepanjang kita berada di tanah perkuburan. Kalau dah berada di tanah perkuburan pun masih lagi tak menginsafkan diri, dah tahulah. Kematian tu sepatutnya menginsafkan kita. Lagi-lagi dibacakan talqin. Talqin tu selain daripada untuk si mati, bahkan hikmah dan pengajaran yang besar untuk orang yang hidup lah, kita yang dengar ni. Kita letak, dia kata si fulan bin sepulan, kita letak satu masa nanti nama aku yang disebut kat situ tu. Jadi apa persediaan aku ni nak berhadapan dengan mati? Sepatutnya macam tu. Kita pergi menziarahi orang yang mati. Dan kemudian apabila nak menuju kepada tempat pemakaman, dituntut supaya berjalan di depan mayat ketika menghantarkan ke pemakamannya. Hal inilah yang terlebih utama daripada berjalan di belakang mayit. Hal ini menurut pendapat Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Malik, Imam Ahmad. Tetapi sedangkan menurut Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang lebih utama jalan di belakang. Jadi 3 imam besar kata jalan depan lebih baik daripada jalan belakang. Imam Abu Hanifah dia pilih untuk jalan di belakang. Jadi kita ikut mana? Ikut Imam Syafi'i lah. Adapun nak jalan di belakang boleh tak ada masalah, tapi yang lebih utama jalan di depan. Ketika menghantarkan jenazah, jangan bergurau-gurau. Jangan kita berbincang-bincang sesuatu perkara yang tidak ada kaitan dengan urusan akhirat. Jangan kita buat seperti mana kita lihat orang-orang kafir. Bagaimana yang popular di media sosial kan? Bagaimana apabila ada orang yang mati, dia upah pula orang menari. Orang menari, orang menyanyi, orang berjoget, sampai meletup satu dunia. Tu orang bawa keranda menari dan sebagainya tu. Tu satu perbuatan yang betul tak? Tu perbuatan yang salah. Jangan kita orang Islam buat pula. Jangan buat pasal. Sepatutnya apa yang kita patut buat ketika kita sedang mengusung jenazah menuju ke perkuburan, dengan memperbanyakkan membaca suratul Fatihah, ataupun membacalah apa-apa daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita ketahui. Okay? Dan yang seterusnya, sebagai orang yang berziarah, kita yang sepatutnya membawa makanan kepada keluarga yang mati. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjukkan ketika peristiwa wafatnya Ja'far As-Siddiq. Ja'far bin Abu Talib. Salah seorang daripada saudaranya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang mana dia digelar sebagai Ja'far At-Tayyir. Ja'far yang memiliki sayap ketika di akhirat kelak. Sewaktu wafatnya Ja'far, dia meninggalkan beberapa daripada anak-anaknya yang masih kecil. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat-sahabat supaya membawa makanan menuju kepada rumah keluarganya Ja'far ketika itu. Mana orang lain yang datang untuk meraikan. Bukan meraikanlah, maksudnya untuk membantu meringankan beban. Kalau tu kita lihat, kalau perbuatan amalan orang dulu kalau ada kematian, mereka datang bawa beras pun ada, bawa gula pun ada, dia bawa. Dia yang bawa ke rumah orang yang mati. Dan tu sebahagian
Sebahagian daripada perkara yang perlu kita lakukan. Paling utama sekali apabila adanya dengar kematian, bila kematian itu termasuk daripada kalangan orang Islam, orang yang beriman, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kalau nak tambahlah, ada panjang, ada sebahagiannya dia punya doa tu panjang. Adapun paling ringkas pun kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu kalau yang mati daripada kalangan orang Islam. Sama ada dia bermaksiat ke tak bermaksiat ke, itu kita serah kepada Allah. Tapi bila orang Islam yang meninggal, maka itulah ucapannya. Kita ucapkan kepada sesiapa yang mengalami kematian tersebutlah, ataupun kepada berita yang kita dengar, itulah ucapan yang pertama kali kita sebut. Apabila kita mendengar ada di kalangan umat Islam yang ditimpa dengan musibah. Tetapi kalau kita mendapat perkhabaran kematian orang yang kafir, orang yang kafir yang memang memusuhi umat Islam, orang kafir yang memusuhi umat Islam, maka bagaimana caranya kita mengucapkan ketika kita mendengar perkhabaran tersebut? Kita ucapkan alhamdulillahillazi nasara abdahu wa a'azza dinahu. Kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menolong akan hamba-hambanya yang beriman dan yang telah memuliakan agamanya. Tu kalau yang mati tu musuh Islam. Tu cara kita mengucapkan ataupun kita menyebutkan kalimah pujian kepada Allah yang telah menolong Islam dengan mematikan orang-orang yang zalim. Okey, habis itu. Baik. Kemudian kita masuk lagi pada kitab tu. Dia kata nasihat adab. Nasihat adab. Tiadalah sayujianya, tiadalah patut bagi perempuan-perempuan memakai pakaian yang bercorak dengan corak yang tiada layak dengan dia. Ditegah bagi orang perempuan pada bab berziarah ni, dan juga pada perkara-perkara yang lain. Terutama pada bab ziarah ni, tiada sayujianya, tiada patut, tiada boleh bagi perempuan-perempuan memakai pakaian yang bercorak. Dengan apa? Dengan corak yang tiada layak, yang tiada patutlah. Corak yang berlebih-lebihan. Sehingga menampakkan tabarruj. Yang ini menampakkan kemewahan dan kemegahan. Atau beropol-ropol. Ropol-ropol ni mana ada pakaian perempuan kan, kalau ujungnya dia ada macam kembang-kembang gitulah. Kadang ropol kat sini. Kadang kat tengah ni pun ada macam pakaian pengantin tu. Ataupun macam pakaian setengah daripada pakaian pakaian budak-budak kan, dia banyak ropol, macam banyak bunga-bunga gitulah, ropol-ropol. Ataupun berenda-renda. Ropol, renda ni hiasan bagi pakaian perempuannya, orang lelaki ada gini. Dan sebagainya daripada segala perhiasan lah. Kerana apa? Kerana inilah bid'ah. Inilah bid'ah. Yang ni bid'ah dolalah lah ni. Bid'ah yang ni pembaharuan. Bid'ah dengan maksud pembaharuan, terutamanya dalam hal-hal agama. Walaupun kita kata bid'ah ni ada sebahagiannya diterima dan sebahagiannya tak diterima. Sebab tu para ulama dia membahagikan bid'ah ni kepada dua. Satu bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah iaitu setiap perkara yang baru yang tidak ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkara itu muafakat dengan Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyasnya para ulama. Yang muafakat dengan syarak, maka bid'ah itu dinamakan sebagai bid'ah hasanah. Sama ada untuk urusan urusan akhirat ke, urusan ibadat ataupun urusan dunia, maka itu termasuk dalam bid'ah hasanah. Dan ada pun kalau bid'ah yang dolalah ni masuk bid'ah yang tidak muafakat dengan syarak, yang tak muafakat dengan dalil-dalil daripada Al-Quran, yang tak muafakat dengan sunnah, yang tak muafakat dengan ijma' dan tak muafakat dengan qiyasnya para ulama. Maka dinamakan sebagai bid'ah dolalah. Jadi bid'ah hasanah ni setiap perkara yang terkadang dihukumkan sebagai wajib dan terkadang dihukumkan sebagai sunnah. Dan bid'ah dolalah ni juga terkadang perkara itu termasuk perkara yang haram dan terkadang ia termasuk dalam perkara yang makruh. Jadi orang perempuan yang mana mereka ini menghiaskan pakaian mereka itu dengan corak-corak yang berlebih-lebihan sehingga menampakkan dan menambah-nambah hiasan seumpama ropol dan renda-renda ni ataupun manik dan labuci dan sebagainya, inilah termasuk dalam bid'ah sayyi'ah ataupun bid'ah dolalah.
yang boleh membawa kepada haram dan berdosa. Kerana orang perempuan bila dia menzahirkan perhiasannya terlalu berlebihan, maka dia termasuk dalam tabarruj. Ini menzahirkan kemegahan dan juga perhiasan yang tiada patut dia zahirkan. Okey. Kerana inilah bid'ah, yakni bid'ah dalalah daripada syaitan. Daripada syaitan, daripada hasutan syaitan lah. Sebab tu syaitan ni dia suka sangat kalau orang perempuan ni tengok cermin. Terkadang molek dah, comel dah orang perempuan tu kalau dengan bersederhana saja. Tapi ketika dia melihat kepada cermin, ketika itulah syaitan mula menampakkan kekurangan dirinya. Asal pakaian tu cantik dah, kalau dia tak tengok cermin pun sempurna dah. Tapi bila dia tengok je, syaitan pun nampakkan sobek ni kurang, solek ni kurang, celok kurang pekat, gicu kurang merah, pipi kurang pink dan sebagainya, anting kurang panjang, tudung kurang rapot, baju kurang ketat, ada bagi nampak. Sehingga kita pun ubah, lama-lama menuju kepada perkara yang ditegak oleh syarak. Ini kena jaga baik-baik. Kena jaga baik-baik. Sebab tu orang perempuan jangan berlama-lama melihat kepada cermin. Seperti mana kita dah cerita pada adat-adat yang terdahululah. Kerana berlama-lama melihat kepada cermin ni termasuk dalam perkara yang sia-sia dan membuang masa. Banyak perkara yang tertinggal dengan sebab hanya kita nak memperhiaskan diri saja. Okey, jadi bid'ah dalalah ni daripada syaitan yang menarik akan pandangan orang-orang jahat. Orang jahat ni dia sukalah kepada benda-benda macam ni. Bila ada orang perempuan yang menunjukkan keindahan diri dia, yang menampakkan perhiasan-perhiasannya, maka mata-mata yang jahat pun berkeinginan. Syahwat mereka pun membuat-buat berkeinginan kepada orang perempuan yang melakukan perkara-perkara bid'ah yang disuruh oleh syaitan. Dan kata nista orang yang berakal. Bagi orang yang berakal, bila dia lihat, dia kata, Allah, tak sepatutnya pakai macam ni. Baik-baik comel jadi tak comel dah. Baik-baik lawa jadi tak cantik dah. Jadi orang yang akalnya sempurna, dia akan pandang serong kepada perempuan yang seumpama ni. Okey. Itu kena jaga baik. Sebenarnya tiada mengapa memakai pakaian sutera bagi perempuan. Tiada mengapa memakai pakaian sutera yang tiada bercorak. Kain yang diperbuat daripada sutera boleh dipakai oleh orang perempuan. Tetapi kalau ditambah dengan corak-corak yang berlebih-lebihan, warna yang terlalu terang, yang bukan daripada warna-warna yang kebiasaan, itu tak boleh dah. Bukan tak boleh pada kain suteranya, tetapi pada coraknya tu. Dia panggil pada aridin yang menyebabkan berubah hukumnya. Asalnya memakai kain sutera ni harus bagi orang perempuan. Tetapi apabila dihiasi dengan corak-corak yang berlebih-lebihan sehingga menampakkan perhiasan dan kemegahan yang melampau-lampau, maka ketika itu haramlah hukumnya. Seperti apa ni? Seperti lok cuan. Dia kata lok cuan ni sejenis sutera dari Cina. Lok cuan ni kain sutera yang datangnya daripada Cina. Dan sebagainya yang layak dengan kesopanan dan kesempurnaannya. Sebagainya selain daripada kain sutera tu yang layak dengan kesopanan dan kesempurnaannya, kesempurnaan pakaian. Mana yang bersesuaian mengikut adab-adab syarak. Bagaimana ia bersungguh-sungguh pada bertudung. Kesempurnaannya bagaimana ia bersungguh-sungguh pada bertudung. Seperti mana kita nak memakai tudung supaya nampak sempurna tudung yang kita pakai, begitu juga pada pakaian lah. Supaya tudung ni tujuan pakai itu apa? Untuk menutup aurat. Supaya tak nampak rambut, tak nampak leher dan sebagainya. Jadi tujuan pakaian tu apa maksudnya? Sama juga nak menutup aurat. Supaya terlindung bentuk tubuh kita dan bahagian yang tak patut dilihat oleh lelaki ajnabi. Itu manfaat tu. Pakaian dan tudung ni sama manfaat dia. Sama faedah dia apa? Nak menutup aurat. Nak menutup perhiasan yang batin bagi perempuan. Maka yang demikian itu, kalau dia memakai pakaian yang menjaga kesopanan dan kesempurnaan adab berpakaian mengikut syarak, maka yang demikian itu jadilah ia memeliharakan muru'ah, yakni kehormatan diri. Termasuklah dia di kalangan perempuan yang memelihara diri. Memelihara diri ataupun maruah ni termasuk salah satu daripada tuntutan syarak. Termasuk dalam maqasidul syar'iyah. Maqasid syar'iyah salah satunya menjaga harga diri.
Lelaki pun kena jaga harga diri, yang perempuan terlebih lagi lah kena menjaga harga dirinya tu. Maruahnya tu kena jaga. Maruah tu kena jaga. Sebab tu tak layak orang yang pakai tudung, umpama contohlah, pakai tudung dah ataupun dia dah pakai tudung, pakai jubah dan sebagainya, duk nari di depan apa ni? Apa tu dia panggil? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun tak berapa nak ingat. Yang video pendek-pendek tu. TikTok kemudian nama tak ingat pula macam ni. Tu kan ada video sikat-singkat tu kan, video nari dan sebagainya, buat memek muka dan sebagainya, tu tak layak. Tu termasuk dalam perkara yang dia panggil menjatuhkan maruah. Jadi adakah pakaian tudung dan jubah tu sesuai untuk keadaan mereka? Itu tak sesuai. Bukan bermakna kalau nak menari kena buka baju, tak lah. Maknanya bila kita dah memakai tudung, kita dah berjubah, kita dah bernikah, itu salah satu daripada cara kita nak meninggikan maruah harga diri kita. Jadi janganlah kita buat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah dan harga diri itu. Walaupun kita dah berpakaian dengan pakaian yang elok, sehingga boleh mendatangkan cacian dan celaan serta kejian daripada orang. Orang kata, Allah pakai tudung je agak. Tengok perangai, tudung jadi masalah. Padahal perangai itu yang buruk. Ia tak sesuai lah. Tak sesuai. Sebab tu kena jaga baik-baik. Jadi pakaian tu sebenarnya dia dah salah satu daripada sebab untuk kita menjaga maruah dan harga diri. Tetapi kalau kita dah berpakaian yang sempurna, masih lagi tak boleh menjaga akhlak dan adab kita, mana bukan salah pada pakaian, tapi kena semak balik bagaimana kita punya sikap, bagaimana kita punya akhlak, bagaimana didikan yang ada pada diri kita, sehingga pakaian yang sepatutnya memelihara kehormatan diri kita itu tak dapat kita jaga. Tu kena jaga baik-baik. Dan beramal dengan barang yang layak bagi kemuliaannya. Jadi orang perempuan yang memakai pakaian yang sempurna menutup auratnya, yang mengikut adab-adab syarak, yang adab-adab agama, maka dia telah beramal dengan perkara yang dituntut oleh Allah untuk memberi kemuliaan atas dirinya. Jadi pakaian orang yang bertakwa lah, akan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Jika tidak, kalau dia tak pakai tidak memakai dengan kesempurnaan, nescaya menyalahi akan adab agama. Nescaya dia melawani ataupun menyalahi syarak yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan dunia, termasuk dalam adab dunia pun menyalahi juga. Kenapa? Walaupun kita kata dunia, tapi sebenarnya peraturan dunia ni dia tetap juga memerintahkan supaya menjaga kesopanan. Menjaga kesopanan. Sebab tu orang yang tak berpakaian dengan pakaian sempurna ni termasuk orang yang tak bertamadun. Seperti mana kita lihat orang dulu-dululah, daripada zaman Mesolitiknya, Neolitiknya, zaman dululah, zaman batu kan, mana pakaian mereka sempurna. Kemudian pakaian mereka tidak sempurna. Yang lakinya hanya pakai cawak, yang perempuan pun hanya tutup sebahagian saja. Kemudian bila peredaran zaman ni, pakaian mula diperkenalkan. Semakin tutup. Maknanya yang terlebih tutup itulah yang menunjukkan kemodenan yang sebenar. Yang terlebih tutup itulah yang menunjukkan kesempurnaan yang sebenar, berbanding orang yang terdedah dan terbuka ke sana kemari. Sebab tu kalau kita lihat, walaupun bukan di negara Islam sekalipun, orang yang tidak berpakaian keluar di tempat awam kena tangkap. Kena tangkap. Walaupun kita kata itu kan bukan negara Islam, walaupun bukan negara Islam. Kenapa? Menyalahi adab-adab kesopanan kehidupan sebagai masyarakat. Itu. Tetapi janganlah pula memakai tudung yang meliputi hingga tidak nampak mukanya sama sekali, kerana iaitu menghilangkan kecergasan. Ini mungkin sebahagian daripada peringatan kepada mereka yang beraktiviti yang banyak. Yang beraktiviti yang banyak, mana ketika tu kalau mereka nak beraktiviti yang banyak ni, mereka kena jagalah. Kalau tutup muka dengan tudung yang lebih banyak lah kita kata, dan tebal dan sebagainya, boleh menyebabkan tersekatnya pernafasan tu jadi sukar dan sebagainya. Jadi menghilangkan kecergasan. Adapun kalau kita pakai sekadar niqab yang nipis tu, yang dapat menutup muka kita, ya tu tak ada masalah rasanya.
Kenapa dia bukan satu kain yang meliputi secara keseluruhan. Kerana bila kita pakai niqab ni sebagainya dia terbuka di bahagian bawah. Jadi mana udara tu boleh masuk. Sebab tu tak ada masalah. Kita lihat orang yang berniqab pun boleh beraktiviti dan sebagainya. Dan jarang sekali kita dengar orang yang berniqab ni dengar berita orang yang mati lemah kerana sebab tak bernafas dengan sebab niqabnya dan sebagainya. Tu tak ada lagi. Tu kita maknanya kalau nak beraktiviti sama-sama perempuan yang terlindung daripada pemerhatian orang lelaki, maka bolehlah untuk buka bagi mereka yang kebiasaannya memakai tutup muka. Tu habis sampai situ. Jadi kena jagalah bab pemakaian ni. Kena jaga baik-baik. Jadi adab yang baik tu ialah mereka yang menjaga kesempurnaan adab-adab syarak, yakni adab-adab agama. Dan mereka yang termasuk dalam golongan yang kita kata ni menyalahi perintah-perintah Allah itu adalah mereka yang tidak menjaga adab-adab syariat ketika berpakaian. Dan kemudian nanti kita akan sekejap saya tengok pukul berapa. Okey. Kemudian nanti insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah kita ni pada waktu yang lain untuk menghabiskan beberapa bab je lagi ni. Di sini lebih kurang ada 3 bab lagi untuk menyempurnakan kitab adab perempuan juzuk pertama ni. Mungkin 3 kali sesi lagi atau 4 kali sesi lagi, insya-Allah kita akan khatam kitab ni lah. Kemudian insya-Allah sebagai persediaan habisnya kitab adab perempuan juzuk yang pertama ni, kita akan menyambung seterusnya kita akan sambung untuk membaca kitab adab perempuan yang seterusnya inilah. Kitab adab perempuan yang ni ikutkan juzuk yang ketiga, sambungan juzuk yang ketiga. Yang ni lebih kepada kehidupan seorang perempuan yang dah meningkat kepada usia dewasanya. Yang ni ikutkan pada peringkat yang umum ketika kecilnya lagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita kesempatan untuk mengkhatamkan kitab ni dan menyambung kepada kitab yang lain pula nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.